Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah muslimah yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam kelas Taklim Muslimah yang dikendalikan oleh Masjid Darul Makmur. Hari ini masih lagi perbincangan kita adab dan akhlak seorang muslimah di dalam dan di luar masjid. Saya rasa hari ini hari penutup penutup kita dalam kelas bab adab ni. InsyaAllah akan datang kita akan masuk dalam bab Aidil Adha. Peranan kita sebagai seorang Muslim, bagaimana akidah kita, bagaimana akikah kita, korban kita. Selalu banyak ditanyakan orang, Ustazah, boleh tak daging akikah tu kita makan, boleh tak daging korban tu kita makan. InsyaAllah, dipanjangkan usia, kita bertemu lagi nanti pada hari akan datang, episod akan datang. Kita akan bentangkan tentang adab-adab dan juga peranan kita dalam ibadah kurban. Baik, kita teruskan lagi jamaah rahmati Allah. Apa khabar ibu-ibu di seluar sana? Tentunya rindu dengan saya kan? Yang dikatakan jauh di mata, dekat di digital. Sekali ulang lagi. Jauh di mata, dekat di digital. Kadang-kadang hati kan? Hati tetaplah dalam hati saya memang ada jamaah. Tapi sekarang ni kita sedang berpautan dengan talian online kita. Jadi saya tukar kata-kata itu. Jauh di mata, dekat di digital. Jadi Alhamdulillah kita mengorak langkah kita. Mengambil peluang-peluang yang sepanjang kita dalam breaker-breaker ini. Kita mengambil peluang dalam kita bertaaruf dan juga belajar melalui online. Baik, jamaah rahmati Allah, kita teruskan adab dan akhlak kita di dalam dan di luar masjid. Sekarang adab kita dalam masjid. Kita kenal masjid kat Singapura ni. Kalau saya tanya pada jamaah kat luar tu, berapa terdapat masjid di Singapura? Yang ada kata 20, yang ada kata 30, yang kata 60. Sebenarnya adalah 70 buah masjid di Singapura. Itu yang kecil, yang besar. Kemudian yang dah diheritagekan sebagai satu peninggalan. Sebagai satu heritage. Sejarah di Singapura. Jadi kita rebut peluang kita. Baik. Kalau kita berbincang tentang masjid, fokus kita banyak. Ingatan kita banyak. Pandangan kita banyak. Masjid mestinya tertumpu pada tempat ibadah. Kalau bulan puasa penuh dengan kita bertarawih. Sebenarnya masjid ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid daripada kata bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid adalah tempat ibadah yang khusus seperti solat dan i'tikaf bagi orang Islam. Lafaz al-masajid adalah jamak dari lafaz masjidun. Jadi masjidun atau masjid adalah tempat khusus yang disediakan untuk solat 5 waktu. Sedangkan jika dimaksudkan adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud, itulah yang dikatakan masjid. Kita letakkan. Tapi sekarang masjid fungsinya banyak. Bukan setakat untuk solat 5 waktu, tapi kita dah adakan kelas-kelas tadika, kelas-kelas nursery, kelas-kelas mencari ilmu, kelas-kelas taklim baik untuk para muslimin dan juga muslimat. Fungsi masjid sekarang bukan sekadar tempat ibadah, tapi banyak tempat-tempat sebagai wadah untuk mencari ilmu dan juga untuk mencari program-program yang baik yang telah disusun oleh mana-mana masjid untuk kita. Baik, seterusnya. Adab kita masuk dalam masjid sudah tentu pertama digalakkan kalau kita nak masuk masjid, kita dalam keadaan berwuduk. Berwuduk ni ibu-ibu dapat menggugurkan segala dosa kita. Tapi kalau kita berwuduk aja, tidak melakukan solat-solat sunnah ataupun fardu pun tak bagus juga. Jangan kita hanya berpegang pada satu. Ustazah, dengan berwuduk aja gugurlah kita punya dosa. Itu memang betul, tapi kita iringi lagi. Dengan berwuduk, kita lakukan solat-solat sunnah. Saya galakkan pada jamaah muslimah apabila nak keluar rumah, sentiasakan berwuduk dalam diri kita. Kerana wuduk ni dapat memberi satu kesegaran dalam diri kita. Sedangkan kata Rasulullah
Kalau kita imbas balik pada kelas-kelas kita ataupun topik-topik kita yang lalu, kalau kita sedang marah, Rasulullah kata duduklah. Kalau dalam duduk lagi marah juga, maka kata Rasulullah baringlah. Kalau dalam baring juga dalam keadaan marah, masih marah juga, maka terakhir kata Rasulullah berwuduklah. Kerana dengan berwuduk dapat mentenangkan jiwa kita. Api yang panas yang sedang membara dalam diri kita dapat disejukkan dengan air. Tak kiralah jamak muslimah nak pergi pasar ke, nak pergi jemputan ke, nak pergi rumah mak ke, nak keluar jumpa kawan ke, nak ke mana saja, digalakkan dengan berwuduk. Sehingga nak tidur malam pun Rasulullah menggalak kita sebelum tidur, berwuduklah dahulu. Kerana dengan berwuduk dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. So bila dah berwuduk, nak kena zip lah. Kalau tak zip, susah juga. Zip ni adalah elak daripada berkata-kata yang tak baik dan juga tak bermanfaat. Baik, seterusnya. Masuk dalam masjid dengan kaki kanan. Kerana masjid tempat yang bersih, tempat yang baik, tempat yang mulia, rumah Allah. Kita digalakkan. Kadang-kadang mak-mak cakap lah, bila kita dah berbual dengan kawan, kadang kita lupa. Bila kawan tegur, tadi kau masuk kaki apa? Entah, dua-dua kaki. Jadi kita agak-agakkanlah nak masuk dalam masjid, langkahkan kaki kanan. Kemudian kita digalakkan berdoa. Masuk saja masjid, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Wahai Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untuk kami jamaah yang datang belajar, untuk kami jamaah yang datang untuk solat, untuk semua para petugas dalam masjid. Siapa saja, anak-anak murid kita sedang belajar, budak-budak K1, K2, kindergarten tu semua yang sedang belajar. Ya Allah, engkau bukakanlah rahmatmu. Buka pintu rahmatmu, ya Allah, untuk kami yang datang ke rumahmu. Itu digalakkan sekali, Bu. InsyaAllah. Kemudian ketiga, kita niat beriktikaf. Ya Allah, daripada rumah, aku nak datang Masjid Darul Makmur, niat dah beriktikaf. Sampai saja kat Darul Makmur, awak tak kira masjid Darul Makmur lah. Mana-mana masjid lah awak datang. Sampai saja kat masjid tu, niat iktikaf, lakukan solat sunnah 2 rakaat, lepas tu awak nak baca Quran, silakan. Itu digalakkan sekali. Kerana dalam masjid ni rumah Allah. Allah suka orang-orang hamba-hambanya yang bikin kebaikan, terutama sekali kalau kita dalam keadaan kita sedang baca Quran. Kemudian seterusnya, tidak berlari untuk mengejar solat berjamaah. Jangan terburu-buru. Kita boleh target. OT. OT tu bukan kita punya dapat overtime kan, tapi on time, on target kita. Tu dia OT kita. Target. Kalau sekarang katalah nak niat nak sembahyang zuhur berjamaah di masjid, kita punya bank sekarang azan kita 1 lebih. Jadi dalam 12.45 dah standby untuk datang masjid. Jangan terburu-buru. Allah pun tak menghendaki kita hambanya dalam solat dalam keadaan yang terburu-buru, tergesa-gesa. Bila terburu-buru, tergesa-gesa, kita nak kerjakan berjamaah, nanti kita punya bacaan lari. Kita termengah-mengah, penat nak kerjakan imam. Jadi biarlah kita lambat. Pepatah Melayu mengatakan, biar lambat asal selamat. Lambat tu lambat yang macam mana? Jangan imam dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kita baru nak kejar-kejar. In case lah kata orang dalam keadaan yang kalau benda tu memang tak boleh nak dapatkan, tak apa kita berlambat-lambat. Tapi memang kita digalakkan juga solat berjamaah di masjid. Baik, seterusnya, menjauhkan diri dari tidak khusyuknya jamaah lain, itu matikan handphone. Ini selalu dalam solat diingatkan. Jamaah yang nak solat, ketika imam dah berdiri, dah azan, kemudian dah Bilal dah qamat, imam akan beritahu, matikan handphone. Ataupun kita vibrate-kan. Sebab bila bunyi tu, Bu, gangguannya luar biasa. Bila bunyi dengan handphone, mata kita tak pada imam. Terus mata kita cari kat mana bunyi handphone tu. Pengalaman saya macam itu. Kalau tengah handphone ada kan, kadang-kadang terperanjat. Pula bunyi lagu tu macam-macam lagu. Ten. Ada lagu dia. Itu lagu untuk dalam hati mungkin, ini mak mertua kita telefon agaknya. Kalau lagu la 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 la, ada lagi macam-macam ringtone lagu. Jadi sebaik-baiknya ingat, niat kita datang ke masjid untuk solat berjamaah, untuk bertemu Allah, untuk munajat pada Allah. Kita dah iktikaf tadi, sebaiknya jangan mengganggu dengan jamaah lain. Jangan disebabkan handphone kita berbunyi, jamaah lain dalam solat boleh berkata-kata. Tak tahu adab ke, tengah sembahyang handphone bunyi.
dah lari nanti niat dalam kita bersolat. Jadi sebelum apa-apa berlaku, masuk saja masjid, kita kasih tahu anak kita. Kita kasih tahu isteri kita, hari ni abang nak pergi masjid, tolong jangan telefon waktu zuhur. Kalau nak telefon waktu zuhur, setelah habis kita punya solat fardu. Silakan. Kita kasih tahulah. Jadi anak-anak pun dapat main peranan. Jadi dia tahu adab dalam masjid dan juga adab di luar masjid. Baik. Kemudian seterusnya menjaga kebersihan masjid. Ni kalau kebersihan ni, nak tegur ni kadang-kadang takutlah Bu. Kebersihan ni umum banyak kebersihannya. Kalau kita memakai air di masjid tu agak-agak lah. Jangan kita main buka purr aja gitu. Sedangkan Rasulullah mengajar kita, mendidik kita, nak mengambil wuduk tu kalau boleh dengan air yang kecil. Yang cukup-cukup untuk tangan kita dan anggota wuduk kita. Rasulullah tak mengajarkan pembaziran dalam mengambil wuduk. So bila kita buka paip besar-besar dekat masjid tu, airnya mengalir, kita berbual pula dengan kawan kita. Dalam toilet boleh bercakap ni. Berbual tapi airnya mengalir. Kan satu pembaziran. Bila kita dapat elakkan pembaziran, berarti kita dah dapat membantu masjid dalam mengurangkan kos-kos pembayaran setiap bulannya. Kemudian kalau kita nampak ada kipas-kipas yang terbuka dekat dalam masjid, kita tolong matikan. Kita tengoklah kalau ada jamaah yang sedang solat, yang perlukan kipas angin, kita hanya buka tempat dia. Tapi kalau yang kita nampak yang lain tu dah terbuka, tak ada orang, kita tolong matikan. Bila kita matikan, berarti kita dah mengurangkan satu kos di masjid. Kita dah dapat membantu. Pahala kita besar dalam kita membantu dalam masjid. Kemudian seterusnya, kalau kita nampak sampah-sampah, yang dah ada lah macam tisu-tisu, kadang-kadang di Dewan Solat Muslimah ni tertinggal botol air, straw lah, tisu yang banyak saya jumpa. Apa salahnya kita angkat, kita buang. Sehingga Rasulullah memberitahu kita, nakkan pahala, kalau kita berjalan di jalan raya, kita nampak kaca ataupun paku ataupun ranting yang mungkin kalau orang lain jalan boleh mencederakan, kita angkat benda tu, dah dapat pahala Bu. Kita ketepikan. Katalah kita nampak paku tengah-tengah. Dalam hati kita, paku. Kalaulah kereta-kereta Pak Haji ni, jamaah-jamaah balik daripada solat ni terkena, tercocok, alangkah akan kempis, boleh jadi tayar tu kempis. Kita angkat, ketepikan. Ya Allah, aku tolong membantu. Berarti awak dah selamatkan beberapa orang di dalam masjid dengan sebabkan satu biji paku tadi. Begitu jadikan kaca. Mak-mak cakap anak-anak kita kadang-kadang balik sekolah ni, kindergarten, dia sampai ke atas tu dia berlari. Lari. Kadang-kadang takut terpijak kaca. Jadi kalau awak angkatkan ranting atau kaca atau paku tadi, nampak Islam mendidik kita. Sehingga benda yang kecil tu pun Nabi pandang. Apalagi kat dalam masjid. Okey, kita teruskan. Kalau nampak sampah-sampah, just kita angkat, kita kutip, kita bantu. Kalau ada macam penyapu, kalau air tumpah. Kadang-kadang kita bawa air, kita tak sadar air manis ke air tawar tu. Kalau air tawar, okeylah. Kita maklum. Air manis, kena kat kapit, kena kat apa. Jangan belete-belete, jangan marah-marah. Kita tolong angkat, cari, minta apa, kain ke apa, kita lapkan. Satu pahala yang Masya Allah, kita dapat berbakti kepada masjid. Sebenarnya banyak, kalau cakap kebersihan banyak. Lagi-lagi kalau kita dah habis program kat masjid, katalah nisfu Syakban, katalah awal maulud Nabi, katalah kita Aidil Adha, Hari Raya, tentunya banyak benda-benda yang berserak kan. Just kita sama-sama tolong. Kita tak payah nak tunggu, ni bukan kerja saya, kerja Noja, sebab Noja dibayar. Orang yang beriman, dia tak akan rasa macam tu. Ingat kata Rasulullah, orang yang beriman, saudara sesama Islam tu, dia seperti satu bangunan. Apabila satu bangunan tu tak kena, maka yang bangunan lain pun tak kena. Jadi ibarat kita peha, cubit peha kanan, peha kiri terasa sakitnya. Jadi kita sama-sama, ibarat satu bangunan. Jadi kita kerja sama dalam masjid. Baik, seterusnya, perbanyakkan amal di masjid. Amal ni banyaklah. Anda nak baca Quran ke, apa saja, nak duduk iktikaf, duduk kat dalam, nak membantu-bantu. Lagi-lagi kalau ada Jumaat, Bu, kalau masjid ni dah betul-betul operasinya dia dibuka, alangkah indahnya kalau suami kita dapat datang ke masjid, tolong bentangkan tikar. Tolong bentangkan apa saja kapit-kapit yang digunakan, yang perlu digunakan oleh jamaah muslimin yang untuk solat Jumaat. Suami kita datang awal, pukul 9 ke pukul 10, minta Noja bantu. Masya Allah, lagi pahala kita bertambah di dalam masjid. Baik, setelah kita dah iktikaf, dah baca Quran kat dalam masjid, tiba giliran nak balik ni.
Tadi masuk masjid dengan kaki kanan. InsyaAllah bila kita keluar daripada masjid, langkahkanlah kaki kiri. Bermudah daripada ya Allah, syukur kerana beri kesempatan untuk dapat datang ke masjid untuk solat sunnah. Kemudian kata semoga dengan mengetahuinya kita sama-sama menjalani ibadah dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Yuk, mari kita rasakan indahnya masjid yang menjadi tujuan kita, seperti Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Baik, itu adab-adab kita dalam masjid. Kalau kita nak ungkapkan memang banyak, tapi kita ambil yang biasa berlaku dalam diri kita. Kecil ni Bu, tapi kalau tak dilaksanakan dia akan jadi lupa. Baik, seterusnya kerja sukarelawan. Adab kita sebagai sukarelawan di masjid atau di mana-mana saja. Alhamdulillah, masjid sekarang dah dipenuhi dengan sukarelawan muslimin dan muslimat. Tenaga mereka amat-amat kita perlukan dalam kita membangun masjid untuk masyarakat. Di sini kebanyakan sukarelawan kita terdiri daripada ibu-ibu dan bapa-bapa yang telah berhenti kerja daripada luar kerana nak mengisi masa. Jadi adab kita sebagai sukarelawan kat dalam masjid, pertama, kerja sukarela adalah satu amalan yang mulia. Kerja amalan Bu. Bila kita cakap sukarela, dia ada suka, ada tak suka. Ada rela, ada tak rela. Kadang-kadang dua-dua, tak suka, tak rela. Yang ada suka rela. Jadi kita ambil kerana sukarela ni melibatkan masa dan juga keluarga. Kalau nak jadi sukarelawan di mana saja, tak kira di masjid ke, di CC ke, di RC ke, ataupun di badan-badan Islam lain yang memerlukan bantuan, saya harap dapat telefon dululah. Dapat telefon pihak-pihak tadi, tanyakan kriterianya bagaimana. Jangan kita nak jadi sukarelawan ni ikut-ikut kawan. Nak isi masa lah Ustazah ikut-ikut kawan. Boleh, saya tak boleh halang. Saya tak boleh larang. Ini hak kita, hak anda bersama. Tapi sebaiknya kita dapat tahu dulu, dapat penerangan dulu apakah ciri-ciri tugas untuk jadi sebagai sukarelawan. Tadi saya katakan, tugas mulia. Bila awak dah bertugas, awak kena tinggalkan isteri, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, tinggalkan keluarga. Memang tak sepenuh masa lah kita gunakan. Tapi sebaik-baiknya berbincang dulu dengan keluarga. Boleh tak ibu jadi sukarelawan kat sini, di sini, di sini. Kalau anak-anak dan suami izinkan, silakan. Tapi kalau anak-anak tak izinkan, terpulang pada anda. Sukarelawan ni adalah kerja suka dan rela. Dianggap oleh Allah sebagai satu amalan yang mulia. Baik. Setiap orang yang terlibat dalam kerja sukarelawan adalah orang yang terpuji di sisi agama. Dijanji Allah. Janji Allah ni. Setiap orang yang terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan adalah orang yang terpuji di sisi agama. Ia akan mendorong manusia untuk terus hidup secara bermasyarakat dan berkongsi ukhuwah serta kasih sayang. Di sinilah bila kita jadi sukarelawan, kita akan dapat bertemu berbagai-bagai kawan. Tapi kawan tu biarlah kawan yang baik. Ingat matlamat kita nak jadi sukarelawan untuk apa? Untuk bantu kan? Selebih daripada itu dah kemampuan kita, ikut kemampuan kita. Kemudian sebagai umat Islam, kita perlu menampilkan barisan sukarelawan yang sentiasa bersedia untuk berkongsi khidmat dan keringat untuk membantu orang lain. Ini dalam kita nak mencari amal jariah kita lah. Saya juga ramai muslimah kita yang telah berhenti kerja dekat luar dari retirement, kemudian datang sukarelawan. Saya interview mereka. Kenapa, mengapa nak jadi sukarelawan. Saya kasih kategorinya, sukarelawan tugasnya gini. Jadi balik, fikirkan. Saya begitu. Ni borang, baca, fikirkan. Agak-agak setuju nak jadi sukarelawan, sila kontak saya. Saya kasih dalam masa seminggu. Bincang dengan anak-anak. Kalau tak setuju, tak apa. Saya tak akan marah, saya tak akan paksa. Sebab ini hak anda. Jadi, dalam nak mencari sukarelawan ni, kita kena berlapang dada yang pertama. Yang kedua, minda kena bersih. Tak ada lagi minda-minda yang Mak cakap buruk-buruk sangka. Ataupun macam merasa, saya diginikan Ustazah. Tak. Kita semua sama dalam masjid kalau nak jadi sukarelawan. Baik di mana sajalah. Di RC ke di CC.
Kerana kita adalah sebagai sukarelawan. Jadi seterusnya, peranan kita bukan hanya untuk mengerjakan solat sebagai sukarelawan, berpuasa dan membayar zakat, tetapi kita juga digalak memainkan peranan yang lebih luas dengan bekerja untuk memperbaiki masyarakat kita. Kalau anda jadi sukarelawan, berarti anda dipilih oleh Allah untuk berbakti. Ada di antara teman-teman kita yang nak jadi sukarelawan tapi tak dapat. Ini peranan kita. Bila anda dah dapat di satu tempat tu, di satu organisasi atau pada badan mana, balik kongsi dengan sahabat-sahabat, kongsi dengan rakan-rakan kita. Oh, saya jadi sukarelawan begini. Jadi benda yang baik disuruh kongsi. Mudah-mudahan dengan info yang baik tadi ni, informasi yang baik, teman tadi dapat juga berganding bahu untuk menjadi sukarelawan di badan-badan di mana yang dia diperlukan. Ini maksudnya. Tapi jangan kita cerita, oh saya jadi sukarelawan, teruklah kat sini. Kena kerja, pukul 12 malam pun tak balik-balik. Kita tak pernah halang. Di mana pun anda jadi sukarelawan, tidak akan disuruh sampai malam. Dah habis kerja, balik. Cuma kita perlukan bantuan sekejap saja. Satu contoh saya kasih. Katalah, badan ini nak mengadakan lawatan di rumah orang tua-tua. Contoh, tak kiralah di Sembawang ke, di Shun ke, kita ada dua di daerah sini. Perlukan 20 orang sukarelawan. Okey, datang. Kita ada meeting, sebelum tu kita ada briefing. Okey, tugas anda gini. Bermula daripada pukul berapa? Mungkin pukul 9 kita datang. 11 sudah dah balik. Jadi tak sampai pun setengah hari. Hanya berapa jam saja. Untuk hiburkan warga-warga emas kita yang di rumah tumpangan tadi. Itu saja. So, tengah hari kita dah dekat rumah. Melainkan kalau ada event tu malam, ada badan-badan tertentu mengadakan, saya ada program malam. Malam ni kita tengoklah daripada pukul berapa dimulakan. Kalau boleh, saya galakkan kalau ada program malam, bawa keluarga kita. Bawa suami kita, bawa anak-anak kita. Jadi suami dapat melihat apa peranan kita sebagai sukarelawan di badan-badan yang kita ceburi tadi. Jadi nampak kan? Jadi dengan cara macam ini, suami pun nanti ikut. Saya pun nak jugalah jadi sukarelawan untuk muslimin. Jadi ganding, ada suami ada isteri. Pergi dah sama, balik pun sama. Alangkah indahnya keluarga macam tu. InsyaAllah. Baik, seterusnya juga penting untuk terus memastikan agar kerja-kerja sukarelawan dijadikan sebagai satu kebiasaan. Ni kalau yang nak bekerja sebagai sukarelawan lah. Baik, seterusnya. Perkataan sukarela menurut Kamus Dewan bermakna kehendak sendiri. Tidak dipaksa-paksa, tidak dikera dan dengan rela hati nak jadi. Ini maksud tadi sudah dekat tadi kan, sukarelawan. Manakala perkataan sukarelawan pula membawa makna orang yang sanggup berkorban dan melakukan kerja-kerja sukarela. Kemudian dalam Islam terdapat arti sukarela yang kuat. Sebagai umat Islam, kita melihat peranan kita sebagai warga negara dunia. Idea untuk bekerja untuk masyarakat ataupun komuniti yang lebih baik tidak boleh dibatasi kepada masyarakat Islam saja, tetapi harus diperluas ke masyarakat yang bukan Islam dengan lebih luas lagi. Kalau ada badan-badan luar minta bantuan, kalau ada macam contohlah, anak kita mahir dalam mathematics. Mahir. Dia punya markah kat sekolah bagus. Sampai dia ada sekolah tinggi. Jika ada anak-anak kita, jiran kita yang bukan orang Islam, perlukan bantuan untuk anak dia dipanggil macam untuk kasih pelajaran di mathematics, tak salah anak kita bantu. Kita jangan tengok lah, mak tak nak lama, dia bukan orang Islam. No. Rasulullah dihantar oleh Allah ke dunia ni rahmatan lil alamin untuk semua orang. Tak kira Islam, tak kira bukan Islam, untuk semua. Tapi oleh kerana kita dibataskan Islam, galakkan anak kita, tak apa. Mama suka kalau Kak Abang jadi sukarelawan untuk mengajarkan matematik pada anak-anak jiran kita. Tak kira lah anak kita Mr. Chong ke, Mr. Chua ke, yang memang anak terlemah dalam matematik, kita bantu. Jangan salah pula, anak kita pandai ngaji Quran, kita bantu pula anak-anak yang bukan baca orang Islam ajar Quran. Itu tak kena kan. Biar sesuai tempatnya. Kita galakkan. Kasih anak kita, galakkan dalam bermasyarakat. Jangan kita terkongkong hanya satu saja, tapi buka minda kita luas. Luas. Jadi dengan ada keluasan macam ini, anak kita boleh berfikir dengan lebih jauh. Baik, seterusnya. Kemudian kerana
Kita hidup dalam komuniti ni, apa pun kelemahan ada turut mempengaruhi kita. Kita dalam hidup bermasyarakat, kelemahan tu tetap ada, tetap mempengaruhi kita, tapi jangan terus lemah. Kita terus maju ke depan, maju ke depan. Ini kerana kerja sukarela yang sukar dan mencabar berkendakkan kemampuan secara berpasukan yang tinggi, yang berasaskan iman dan ukhuwah yang padu. Ini saya sarankan sekali lagi, kalau kita betul-betul jadi sukarelawan, jadilah sukarelawan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Barulah masyarakat kita akan terbimbing, masyarakat kita akan dipadukan dengan apa saja program-program yang telah dilakarkan oleh pihak masjid ataupun badan-badan luar yang untuk pada masyarakat. Baik, saya teruskan lagi. Baik, yang seterusnya adalah adab sebagai sukarelawan. Adab sebagai sukarelawan, tak kiralah orang muslimin ke orang muslimah, kita kena ada adab. Sebab bila kita jadi muslimah, bila kita jadi sukarelawan, tempat kita tu berbilang bangsa. Kalau kita di sisi di RC, berbilang bangsa. Tapi kalau kita di masjid, kita sesama Islam. Justru itu, walaupun di tempat luar yang bukan di masjid, adab kita sebagai muslimah, adab kita sebagai seorang muslim, adab kita sebagai seorang sukarelawan kena jaga. Pertama adalah apabila kita dah diiktiraf, dah diterima sebagai sukarelawan di badan-badan mana kita daftar tadi, maka pertama amanah kita kena jaga. Amanah adalah kita kena jaga, kena kerja dengan sebaik-baiknya. Tak boleh cerita-ceritakan yang dekat dalam kepada luar, yang luar buat masuk dalam. Kita jaga. Macam mana kita dekat rumah, amanah kita dengan anak kita, amanah kita dengan suami kita, amanah kita dengan keluarga kita, begitulah di tempat kerja tadi. Kerja juga ada amanah. Kalau kita tak amanah, hasil dari gaji kita tadi, kita takut untuk di hadapan Allah nanti. Yang kedua, komitmen. Komitmen ni yakin diri. Yakin diri dari segi apa tugasan yang dikasih. Kalau awak mahir dalam bahagian ushering, silakan. Komitmen dengan ushering tadi. Betul-betul kita ushering jamaah kita. Kasihkan tempat duduk. Kalau ada jamaah yang bertongkat, contohlah datang ke masjid ataupun di sisi bertongkat, kita panggil, kita peluk dia, bawa. Boleh saya bantu Mak Haji, boleh saya bantu, silakan. Tunjukkan, bawakan dekat tempat kerusi, tempat duduk dia. Itu cara amanah komitmen kita dalam bekerja. Tunjukkan akhlak kita. Kemudian kalau untuk makan, kalau ambil makanan juada-juada, kalau tadi ibu tadi yang bertongkat, susah nak bangun, nak berdiri yang ambil, kan kita beratur kan. Apa kata awak ambilkan? Okey Mak Haji duduk, saya ambilkanlah airnya ataupun juadahnya. Silakan. Dengan cara macam ini kita nampak potensi kita, kita nampak kita ni betul-betul komitmen dalam tugas yang diberikan. Kemudian seterusnya, redha. Redha ni dari segi masa, tenaga dan keluarga. Tadi saya katakan kadang-kadang program di tempat yang kita dilakukan tu kadang-kadang berlaku pagi, kadang-kadang berlaku petang, kadang berlaku malam. So bila berlaku malam ni kita kena redha. Kalau tak boleh datang tak apa. Jangan paksa diri. Kita telefon. Okey, contohlah awak pergi dekat sisi dekat si, okey madam, saya tak boleh datang hari ni kerana ada perkara-perkara tak boleh elakkan. Okey. Dan pihak mereka pun tak akan marah kita. Begitu juga dengan masjid. Kalau awak tak boleh datang, okey ustazah tak boleh datang. Okey insya-Allah kita akan ganti pada lain yang siapa boleh yang boleh datang. Kita saling berganti. Kita tak akan paksa. Itu melibatkan masa. Yang kedua tenaga. Tenaga kita dekat masjid kadang-kadang 3 jam, 4 jam. Satu hari tu ada juga lah yang 1 hari, tapi tak sampai 1 hari lah. Kita tengok masa kita. Kita pun tak akan lamakan muslimah kita, sukarelawan kita dekat lama-lama di tempat tu. Kerana mereka pandai keluarga juga di rumah yang untuk dilestarikan. Yang ketiga keluarga. Setiap kali nak keluar rumah, minta izin dengan keluarga. Anak-anak berikan ke tidak. Kalau tak berikan, jangan paksa diri kita. Jangan cakap dengan suami, Allah nak pergi berbakti dekat masjid pun tak boleh. Jangan. So dua-dua kita nak. Keluarga kita nak, masyarakat juga kita nak. Tapi biarlah kita imbalkan, kita ada balancing dia kita. Jadi kita lebihkan utama, lebihkan keluarga daripada kita sukarelawan. InsyaAllah lain kali ada waktu lagi, ada masa, giliran kita pula untuk dipanggil untuk berbakti kepada tempat tadi. Kemudian yang keseterusnya, menyumbang dari segi tenaga kerja. Kita datang, tak buat apa-apa, kita buat tenaga kita. Okey, idea kalau dalam meeting ke apa, meeting apa, sukarelawan. Kalau awak ada idea yang baik untuk melestarikan
apakah lagi program-program ataupun perkara-perkara yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Kalau memang awak ada idea yang memang boleh kita cetuskan, yang boleh kita kedepankan, why not? Kita keluarkan. Okey, pendapat saya macam ini. Untuk lebih lagi yang lebih baik lagi, okey, adakan program macam ni. Yes, kita akan ambil, kita akan pertimbangkan anda punya idea. Sekiranya bagus untuk kemaslahatan masyarakat, kita akan ambil, kita akan teruskan. Ini kita menyumbang kerana kita dah tahulah sikap-sikap manusia ni kadang-kadang diam. Bila tanya setuju, setujulah apa yang dia cakap. Yang ini, yang tak setuju silakan. Okey, saya tak setuju. Saya ada cara lain, ada idea lain. Okey, kasih pendapat. Pendapat tu bukan bererti mutlak untuk kita, tapi kita bermusyawarah bersama, kita akan ambil. Kalau betul ni untuk kebaikan, kita akan ambil, kita akan jalankan. Kemudian beri semangat kepada penerima-penerima bantuan. Kalau memang adalah kat tempat tu, ada penerima bantuan, kasih mereka galakkan, kasih mereka semangat, kasih mereka ilmu untuk bagaimana mempertahankan diri dalam menghadapi era cabaran-cabaran kehidupan mereka. Bila kita dah dapat dekat masjid ataupun dekat badan-badan lain, ilmu tu kita terapkan pada mereka. Jika sekiranya ada dekat dalam tempat tinggal kita tu, di blok kita, ada orang-orang yang menerima bantuan yang kita kenal, just kita beri sedikit-sedikit info. Oh, saya ada pendapat gini-gini. Memberi mereka laluan, memberi mereka jalan, agar mereka tidak terduduk dalam kelompok ataupun kepompong mereka. Jadi kita keluarkan mereka daripada kepompong tadi kepada tempat yang lebih manfaat untuk mereka. Kalau mereka perlukan bantuan, kalau untuk ada pelajaran matematik, kalau anak-anak mereka tak dapat untuk pergi ke badan-badan yang ada bayaran, kita sarankan, okey, saya ada kawan di sini, awak boleh rujuk pada dia, boleh datang minta bantuan untuk anak-anak kita belajar matematik, apa sajalah. Jadi kita dah dapat bantu mereka. Baik, kemudian seterusnya menjaga rahsia masjid. Kalau anda sebagai sukarelawan masjid lah, jaga. Ada perkara masjid yang boleh kita kongsi bersama, ada perkara masjid yang tak boleh kita kongsi. Yang tak boleh kita kongsi tu just kita ignorekan aja. Tidak perlu nak paksa-paksa kenapa. Itu adalah rahsia dalaman. Yang boleh kita kongsi, kita sebarkan. Katalah ada program, katalah minggu depan ada program kesihatan. Ada doktor daripada mana nak datang beri kesihatan. Okey, ni kata ada flyers, kita ada banner. Jadi kita sampaikan melalui chat group kita, WhatsApp group kita sampaikan. Jadi ada perkara yang boleh kita kongsi bersama, ada perkara yang memang kita tak boleh kongsi atau pihak dalaman. Kemudian menjauhi fitnah. Ini fitnah ni memang tak boleh cakap lah. Jangan kita gosip-gosip lah masuk masjid ataupun masuk badan-badan mana. Ingat matlamat kita tadi, nak jadi sukarelawan adalah yang mulia. Saya ulang balik, kerja sukarelawan adalah satu kerja yang mulia di sisi agama. So kalau dikatakan kerja yang mulia di sisi agama, so kita jangan menabur fitnah. Dalam hadis mengatakan fitnah itu lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam. Kita berkata A, tapi ada penyampaian yang tak betul berkata B, jadi panjang. Jadi lebih baik minta pada Allah, nak datang ke mana-mana badan yang kita nak jadi sukarelawan, wahai Allah, istiqamahkan hati saya, jagakan mulut saya agar tidak terkeluar daripada perkara-perkara yang boleh jadi fitnah. Lindungilah pandangan mata saya supaya mata ini tidak memandang perkara-perkara yang boleh jadi fitnah juga. Lindungilah telinga saya, wahai Allah, daripada perkara-perkara yang mungkin saya dengar tak betul benda ni, tapi kadang-kadang kita boleh terikut, boleh termakan, boleh menambah. Ya, kita pun nampak. Jangan. Sebab itu bila kita nak keluar rumah, apa saja niat kita kena betulkan. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Setiap kerja, setiap tingkah laku, setiap perbuatan kita, kata Rasulullah, bermula dengan niat. Niat baik, InsyaAllah dapat baik. Tapi kalau niat kita tak baik, Allah tak akan kabulkan niat yang tak baik tadi. Mestilah kita nak masuk masjid dengan niat baik kan. Jadi kita elakkan. Jangan fitnah. Jangan buat cerita-cerita yang tak ada diada-adakan. Jangan menabur-menabur gosip lah. Ingat kita di rumah Allah. Nak cari pahala bukan mudah tau.
Tapi bila Allah dah kasih jalan, dah kasih peluang di rumahnya, maka buatlah dengan terbaik. Baik, seterusnya, kembalikan niat kita kepada Allah. Itu tadi saya cakap, kembalikan kepada Allah. Ingat, bila kita keluar rumah, Bu, suami izinkan, katalah lagi 2 hari. Contohlah hari Ahad ini ataupun hari Sabtu ini, masjid ada program. Contoh, ni lagi COVID tak boleh masuk kan? Ni contoh. Sekarang dah boleh cakap dengan suami. Hari ni Rabu. Bang, hari ni Rabu, saya nak kasih tahu abang, nanti hari Sabtu, Masjid Darul Makmur atau masjid mana saja adakan program untuk muslimah. Saya nak hadir tau bang. Daripada pukul 9 sampai pukul 12. Saya dah kasih tahu tau. Abang izinkan, minta. Keluarkan ayat-ayat cinta kita. Abang, izinkan tak? Keluarkan. Kalau suami kata, abang tengok jadual, hari Sabtu ni abang off day ke tidak? Kalau dia off day, dia kata, okey tak boleh lah, abang off day. Kita kan nak kira mama. Okey dah, tak apa. Kembali kepada niat kita tadi. Ingat, bila suami izin, suami izinkan pergi. Kalau suami tak izinkan, jangan pergi. Sebab izin suami adalah izin yang baik. Tapi Alhamdulillah Bu, suami-suami kita bila kita dengar nak pergi membantu amal kebajikan ni, nak buat kerja amal ni, suami kita jarang melarang. Malah dia menyuruhkan kita. Dia menggalakkan kita. Pergilah. Nanti pukul berapa balik? Pukul 12. Nanti abang ambil. Bila abang dah datang ambil, Alhamdulillah. Berarti tengok. Suami juga mendorong kita sebagai seorang sukarelawan. Baik, seterusnya. Oleh yang demikian, semangat sukarelawanan, bantu-membantu, tolong-menolong ini perlu ada dan dipupuk dalam diri setiap Muslim. Saya ulang kembali. Oleh yang demikian, semangat kesukarelawanan, bantu-membantu, tolong-menolong perlu ada dan dipupuk dalam diri setiap Muslim. Dengan itu, terdirilah jiwa kepada simpati dan ihsan, kemudian harmonilah masyarakat dengan prihatin dan kasih sayang. Baik, sebagai menggulung kuliah saya pada hari ini, daripada awal tadi, hari ini kita dah ketiga kali kita berkuliah, adab dan akhlak seorang muslimah di dalam dan di luar masjid. Adab kepada ibu, adab anak, adab dalam masjid, adab berkawan, adab bertutur kata, sehingga akhir ni adab sebagai sukarelawan. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada muslimah di luar sana. Sedikit tapi ianya beristiqamah. Sebelum saya tutup, insya-Allah akhir kata, sebagai sukarelawan, elakkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Ini dia. Elakkan kontroversi, kita tingkatkan prestasi kita. Jangan timbul gosip-gosip dalam masjid. Jangan timbul gosip-gosip di badan-badan mana saja anda menjadi sukarelawan. Tapi jadilah sukarelawan yang cemerlang. Jadilah sukarelawan yang dapat diiktiraf sumbangan bakti kita. Jadilah sukarelawan yang tak ada kontroversi, tapi kita sentiasa tingkatkan kita punya prestasi kita. Prestasi macam mana? Jika ada badan-badan tertentu nak menghantar kita pergi kursus, katalah kursus IT ke, kursus digital ke, kursus komputer ke, pergi. Ataupun kursus untuk bagaimana menangani masalah-masalah keluarga. Kalau ada pihak-pihak badan yang tertentu menghantar awak pergi kursus, pergi. Ini yang saya katakan tadi, elakkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Inilah prestasi kita. So, bila anda dah dapat ilmu tadi dekat luar, badan-badan tadi dah mengantar luar, balik tadi kongsi dengan kita. Kongsi dengan anak-anak, kongsi dengan jiran-jiran, kongsi dengan sahabat-sahabat yang perlukan kongsi kita sebarkan yang baik. Sekali lagi saya katakan, jadilah sukarelawan yang baik, yang kerjanya mulia di sisi agama, elakkan kontroversi, malah tingkatkan kita punya prestasi. Baru kejadian muslimah tip-top. InsyaAllah. Baik, akhir kata, setiap permulaan akan ada akhirnya. Akhir tadi bukan berarti akhir seterusnya. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada hari dan waktu yang sama. Akhir kata, para sukarelawan yang saya hormati, hayatilah pesanan-pesanan Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi bersabda,
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia segera memberikan manfaat kepadanya. Pak, dalam adik-beradik bu, kalau kita ada adik-beradik yang perlukan bantuan kita, kita dulukan. Sebab tu Rasulullah kalau panggil kawan-kawannya, suka panggil sahabat-sahabat. Sahabat ni rapat tau. Panggil adik kita, kita bantu. Jangan orang tua-tua kata, gajah di seberang kita nampak. Ni kalau salah betul kan kuman di depan mata kita tak nampak. Betul ke? Gajah di seberang, kuman di sini. Kalau salah minta maaf. Yang besar kita nampak, yang kecil kita tak nampak. Jadi kalau nak membina, nak membentuk, biarlah daripada saudara kerabat kita dahulu. Saya ulang balik sekali lagi. Barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah segera ia memberikan manfaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, akhir kata, ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun kepadamu pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkatilah kami, rahmatilah kami dalam perhimpunan ini. Kurniakanlah kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mencapai cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat kami, keluarga kami dan juga masyarakat serta negara. Akhir kalam, mari kita sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Mudah-mudahan kuliah yang singkat adalah kuliah yang dapat memberi manfaat. Kemudian kita dapat meluangkan masa kepada teman-teman kita yang tak dapat sama-sama dalam pautan online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama di dalam pautan talian kita. Kalau tak jumpa saya di sini, jumpalah saya di FB Masjid Darul Makmur. Ingat pesan saya? Jauh di mata, dekat kita di digital. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.